Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang hari ini timbul satu tanda tanya daripada netizen dan para follower saya di Facebook, di YouTube. Mereka bertanya, berapakah sebenarnya kekayaan hakim-hakim yang ada di Malaysia? Dan pertanyaan utama mereka adalah, berapa sebenarnya kekayaan Hakim Nazlan yang telah menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada Najib Tun Razak Bosco. Semua ini timbul, persoalan ini timbul gara-gara daripada pendedahan daripada Raja Petra Kamarudin ataupun yang dikenali sebagai RPK yang mengatakan bahwa ada duit 1 juta dalam akaun Hakim Nazlan yang tidak dikenal pasti, tidak dapat dikenal pasti dari mana sumbernya. Aku secara pribadi kalau kamu tanya percayakah tidak, aku tak percaya. Sebab aku lebih percaya hakim daripada RPK. Kenapa? Ramai juga yang marah dengan aku apabila aku cakap aku tak percaya dengan RPK. Ada alasan aku. Alasan aku yang pertama, hakim itu lebih berintegriti daripada RPK. RPK itu menurut aku dia adalah seorang yang pengecut. Kenapa dia pengecut? Sebab bagi aku dia tak berani balik ke negara Malaysia untuk membantu bangunkan Malaysia. Dia bersembunyi di kota London, England. Mengapa beliau bersembunyi? Persoalan besar yang timbul adalah mengapa RPK enggan balik ke Malaysia? Kalau benar beliau adalah betul, baliklah ke Malaysia. Buktikan dan ubahlah Malaysia. Bak kata pepatah Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. Menyembunyikan diri seakan-akan beliau adalah orang yang salah dan takut pula untuk membantu membangunkan Malaysia. Apa nak takut? Kalau memang benar apa yang dikata itu bukan fitnah, baliklah ke Malaysia dan bangunkan Malaysia. Jangan takut. Ini sembunyi pula. Ini hanya menulis, bahkan hanya berkata melalui media massa. Aku sangat heran. Dan aku juga heran dari mana perkara kedua yang aku tak percaya dari RPK ini adalah sebenarnya sumber RPK itu datang dari mana? Adakah sumber itu sumber yang sahih? Kalau memang benar sumber itu sahih, RPK kena buktikan siapa yang bagi dan siapa yang tulis. Itu lebih penting daripada kita menyiasat hakim-hakim yang ada di Malaysia. Yang terakhir, mengapa aku lebih menyokong Hakim Nazlan berbanding RPK adalah walaupun dikatakan jumlah 1 juta itu ada, namun aku tak percaya. Pertama, karena Hakim Nazlan sudah buat laporan polis. Macam yang aku kata tadi, berani kerana betul, takut kena salah. Membuat laporan polis itu bentuk disiasat sendiri oleh polis, itu perkara yang berani. Dan aku rasa tidak ada yang dia mau sembunyikan. Kalau benar dia salah, dia pasti menyembunyikan. Tapi oleh kerana dia tak takut untuk membuat laporan, ini menunjukkan tidak ada yang perlu disembunyikan. Selain daripada itu, ada juga orang yang ingin bertanya berapa sebenarnya gaji Hakim Nazlan. Yang aku heran, kamu tak tanya pula gaji orang CEO, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri dan sebagainya. Aku dah bagi tahu kamu semua. Perdana Menteri itu juga adalah penjawat awam. Beliau juga mempunyai grade gaji seperti penjawat awam. Cumanya dia adalah Perdana Menteri. Tapi gajinya juga bukan dibagi sembarangan, tulis sembarangan, fikir malam ini besok pagi. Tidak, dia pun ada sifir gajinya sendiri. Begitu juga dengan hakim. Meskipun dia adalah hakim, namun gajinya juga mempunyai sifirnya sendiri. Walaupun gajinya dibayar 20.000 sebulan kah, 30.000 sebulan kah, itu tak menjadi masalah bagi aku. Karena itu kelayakannya. Dan itu adalah kerjanya. Yang mengherankan kalau gajinya sekian tetapi pendapatannya di luar lebih daripada gajinya. Mempunyai berbanglo-banglo, berbilion-bilion duit. Itu menghairankan. Setakat 1 juta tuh tak hairan sangatlah. 1 juta boleh dipinjam, mereka layak. Bagi seorang hakim, dia boleh layak meminjam pinjaman 1 juta ringgit, 10 juta pun layak. Tapi kalau 1 bilion itu yang hairan, 2 bilion itu yang hairan. So, aku nak kongsi dengan kamu semua petang nih. Berapa gaji sebenarnya seorang hakim di Mahkamah Tinggi? Ini adalah dapatan aku daripada sebuah laman web
yaitu Cakna kah Cipta, aku tak ingat lagi lah. Kamu tonton sendiri dan berikan komen Anda. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Jom tonton berapa sebenarnya kekayaan hakim. Selamat pagi, salam sejahtera. Tular gaji elaun hakim Mahkamah Tinggi lebih RM45.000, tol minyak percuma, cuti luar negara. Netizen tanya, berapa pula gaji elaun Hakim Nazlan di Mahkamah Rayuan? Hakim Mahkamah Tinggi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan setelah merujuk ke Majlis Raja-Raja. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri pula haruslah merujuk kepada Ketua Hakim Negara. Ini adalah berdasarkan perkara 122B Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan perkara 123 Perlembagaan Persekutuan, sebelum pelantikannya, seseorang hakim haruslah memiliki kelayakan berikut, iaitu dia mestilah seorang warga negara Malaysia dan dalam tempoh 10 tahun sebelum pelantikannya, mestilah seorang peguam yang menjalankan amalan guaman atau seorang pegawai dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan dan Negeri atau mana-mana salah satu daripadanya. Maknanya, seorang hakim itu mestilah dari latar belakang perundangan yang memiliki ijazah undang-undang dan telah menjalankan amalan guaman sama ada di dalam kerajaan atau swasta. Ada orang tanya saya berapa sebenarnya gaji dan elaun seorang hakim. Dalam posting ini saya akan senaraikan saraan seorang hakim Mahkamah Tinggi saja. Ia sebenarnya telah termaktub dalam Akta Saraan Hakim 1971, Akta 45. Hakim-hakim pun terima gaji bulanan juga, dibayar daripada kumpulan wang disatukan. Jom kita lihat. Senarai ini adalah setakat 4 Julai 2017. Di masa hadapan mungkin akan berubah lagi. Gaji pokok RM26.500. Subsidi elaun rumah RM3.000. Peruntukan pembantu rumah RM2.000. Peruntukan jagaan halaman rumah RM3.000 setahun. Elaun perumahan khas separuh dari subsidi elaun rumah RM1.500 jika tinggal di quarters yang disediakan kerajaan fully furnished. Elaun kerajaan RM5.000. Elaun wilayah 10% dari gaji pokok bagi hakim-hakim yang bertugas di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak RM2.650. Elaun khas kehakiman RM6.000. Itu saja gaji dan elaun seorang hakim, campur tolak darab bahagi, jumlah sebulan lebih kurang dalam RM45.150 sebulan. Antara kemudahan lain yang dinikmati oleh hakim-hakim pula ialah kenderaan rasmi kerajaan beserta semua aksesori dan petrol serta penyelenggaraan dan tol ditanggung oleh kerajaan, minyak dan tol free. Ia juga diletakkan lambang yang diluluskan oleh Ketua Hakim Negara. Elaun dan pakaian uniform pemandu ditanggung oleh kerajaan. Kadar yang sama seperti pemandu kerajaan, driver free. Elaun tugas rasmi luar pejabat atas kadar yang sama seperti pegawai JUSAE. Pakaian rasmi pada kadar RM1.500 sekali dalam 2 tahun. Baju kerja free. Pakaian istiadat pada kadar yang ditentukan oleh perbendaharaan. Elaun pakaian panas jika dikehendaki bertugas di negara sejuk atas kadar sama seperti pegawai JUSAE. Bayaran subsidi pakaian black tie atas kadar yang sama seperti pegawai JUSAE. Pasangan hakim layak menuntut elaun pakaian bagi majlis istiadat rasmi atas kadar yang sama seperti hakim tersebut. Kemudahan perubatan atas kadar sama seperti pegawai JUSAE. Cuti tahunan selama 35 hari, tidak termasuk cuti umum dan hujung minggu. Bekalan utiliti di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan. Bekalan ini ialah
air, elektrik, kumbahan dan gas bermeter. Semua utility free. Talian telepon dan internet di rumah hakim ditanggung oleh kerajaan, juga free. Talian telefon bimbit sehingga RM500 ditanggung oleh kerajaan. Kemudahan membeli telefon bimbit atas kadar yang sama seperti pegawai staf 3, saya percaya merujuk kepada pegawai turus 3, handphone free. Kemudahan keluar negara bagi diri sendiri, isteri dan 3 orang anak berumur bawah 21 tahun pada kadar kelas pertama first class KL ke London bagi diri sendiri dan pasangan, dan kelas ekonomi kelas bagi 3 orang anak. Kemudahan ini layak dituntut sekali dalam 5 tahun kecuali Ketua Hakim Negara setahun sekali raya datang lagi. Hihihi. Hakim boleh memilih untuk mengambil tiket ini atau tunai seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan. Kemudahan balik wilayah asal. Hakim Semenanjung bertugas di Sabah dan Sarawak atau Sarawak dan sebaliknya sekali dalam setahun atas kadar kelas pertama bagi diri sendiri dan pasangan, dan kelas ekonomi bagi 3 orang anak di bawah umur 21 tahun. Kemudian mesti digunakan dalam tahun yang sama. Kad pesara apabila hakim bersara. Kemudahan keahlian kelab sukan atau rekreasi seperti yang dibayar kepada pegawai JUSAE. Kemudahan pinjaman kenderaan kerajaan seperti kelayakan pegawai JUSAE. Kemudahan pinjaman perumahan kerajaan maksimum pembiayaan RM700,000. Manfaat kematian dan kecederaan apabila berlaku kemalangan dalam penerbangan kapal terbang. Kematian RM150,000, kecederaan kekal antara RM150,000 sehingga RM275,000. Okey, cukuplah tuh rambang mata tengok angka-angka dan ayat-ayat free ini. Itulah saraan dan manfaat bagi seorang hakim yang berkhidmat di Mahkamah Tinggi di Malaysia. Dari Buraida, Rasulullah bersabda, hakim itu terdiri atas 3 kelompok. 2 kelompok berada di neraka dan 1 kelompok berada di surga. Kelompok pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran fakta. Kemudian dia menetapkan keputusannya berdasarkan kebenaran tersebut, maka dia akan ada di surga. Kelompok kedua, lanjut Muhammad dalam hadis riwayat hakim itu, adalah hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, maka ia berlaku zalim dalam hukum dan tempatnya adalah di neraka. Ketiga, hakim yang tidak tahu kebenaran dan ia menempatkan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohannya, maka tempatnya di neraka. Ditulis oleh Nabil Nakil, dipetik daripada cinca.news. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Share video ini supaya semua orang tahu. Bye-bye.